Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Jumaat yang berkah. Jadi untuk sains tingkatan 2, pada hari ini cikgu akan sambung tajuk sebelum kita berhenti cuti hari tu. Okey, tajuk pada hari ini panjang, iaitu saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Okay, tajuk ni panjang gila kan? Panjang sangat. Jadi cikgu huraikan satu-satu. Saling bersandaran ni maksudnya apa? Okay, maksudnya saling bersandaran maksudnya kita hidup tak boleh seorang-seorang. Okay, kita tak boleh hidup seorang-seorang. Awak tak boleh hidup seorang-seorang. Kucing awak tak boleh hidup seorang-seorang. Anjing jiran awak tak boleh hidup seorang-seorang. Boleh. Jadi namanya saling bersandaran. Kita saling bersandaran. Okay, kalau sunyi kita cari kawan, kita cari keluarga, betul tak? Itu maksudnya kita tak boleh hidup bersandaran. Tak boleh hidup berseorangan. Jadi bila saling bersandaran, maksudnya kita akan berinteraksi antara organisma. Organisma ni maksudnya benda hidup. Okey, benda hidup kita panggil organisma. Kucing, pokok, tupai, boleh. Semua benda hidup. Okey. Jadi bila kita saling bersandaran, kita berharap kita bersandar, bukan bersandar badan, kita bersandar hidup dengan mak ayah kita, kucing kita, bersandar hidup dengan kita pergi makan, betul tak? Jadi akan ada interaksi. Sama ada kita berinteraksi secara baik atau masih bergaduh setiap hari. Interaksi. Okey. Dan kita juga, manusia ni bukan hidup sesama kita je. Kita hidup dengan persekitaran. Contoh persekitaran, kita nak persekitaran yang bersih, betul tak? Nak udara yang bersih, air yang bersih. Awak nak tak hidup dalam keadaan yang kotor, air kotor, udara kotor, tak kan? Okay, so itulah maksudnya kita saling berborak sesama kita, interaksi sesama kita, dan kita juga berinteraksi dengan sekeliling. Udara bersih, air bersih, makanan nak bersih. Tu maksud tajuk tu hari ni. Faham? Okey. Seterusnya, cikgu ambil daripada buku teks je ni. Okay. So nanti kamu salin balik benda ni. Cikgu tambah-tambah je. Nak belajar tajuk ni, kena kenal beberapa istilah dulu. Pertama, habitat. Habitat ni ialah senang cerita tempat tinggal atau persekitaran. Contoh habitat, kita di mana? Di darat, manusia. Okay. Laut. Okay. Atas pokok. Boleh? Okey. Dalam habitat itu, yang duduk dalam tu spesies. Contohlah, awak selalu dengar kan, spesies manusia. Betul tak? Manusia. Okey. Apa maksud spesies? Cuba baca dulu. Spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa. Ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Spesies tu ialah ciri-ciri dia sama, luaran sama dan boleh menghasilkan anak. Contoh manusia dengan manusia. Okey, spesies manusia. Tak ada manusia dengan kerbau ke, manusia dengan kucing ke, tak ada kan? Kucing pun ada banyak jenis, tapi still kucing dengan kucing. Okey, tak pernah dengar lagi kucing dengan lebah ke, betul tak? Itu dalam cerita je lah, betul? Okay, spesies ni ialah ciri-ciri sama dan boleh menghasilkan anak, zuriat. Boleh. Kemudian bila banyak spesies dalam satu kawasan tu, ada spesies kucing contohnya, bilangannya banyak, kita panggil populasi. Sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Spesies tu banyak dan mereka tinggal dekat satu tempat, kita panggil populasi. Contoh dalam gambar ni ada populasi pepatung,
ada populasi keladi bunting, ada populasi berudu. Banyak kan berudu tu kan. Okay. So berudu dengan berudu dapat berudu. Tak ada berudu dengan pepatung dapatlah pandai-pandai lah, tak ada. Berudu dengan berudu. Okay, ikan dengan ikan, tu namanya spesies. Bila banyak berudu, banyak ikan. Okay, banyak berudu kita panggil populasi. Okay. Satu populasi berudu dengan populasi ikan dengan populasi keladi bunting, kita namakan dia komuniti. Komuniti ialah beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Maksudnya dalam tempat tu bukan berudu semua. Ada ikan, ada pepatung. Maksudnya mereka saling berinteraksi. Larva, siput, okay, benda hidup ni saling berinteraksi. Macam mana mungkin ikan makan berudu ke, ikan makan larva ke, ataupun ada makan keladi bunting. Pepatung ni mungkin singgah dekat sini, dekat keladi bunting ke. Mereka saling berinteraksi. Mereka tak bercakap macam kita. Interaksi dia, mereka ada cara interaksi mereka. Okey? Boleh? Okey. Kan cikgu cakap tadi, benda hidup akan kita akan macam mana? Kita akan terkait juga dengan sekeliling kita. Dengan air, dengan udara, dengan tanah, dengan cahaya. Okay. So, bila benda hidup saling berinteraksi antara sesama benda hidup dan benda bukan hidup sekeliling, dipanggil ekosistem. Cikgu ulang. Dalam ekosistem ni ialah di mana benda hidup saling berinteraksi antara mereka, ikan dengan berudu, ikan dengan nyamuk, ikan dengan keladi bunting, dan benda hidup ni juga perlukan tanah, perlukan air, perlukan udara, perlukan apa lagi perlukan semua tu lah saling berinteraksi membentuk ekosistem. Sebab tu ekosistem ni maksud dia, ekosistem ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain termasuk segala komponen bukan hidup seperti air, udara dan tanah. Okey, boleh. Komponen bukan hidup kita panggil namanya abiotik. Abiotik, bukan hidup. Kalau komponen hidup, kita panggil biotik. Macam biasa dengar biotik ni kan, antibiotik. Okay. Abiotik ni bukan hidup, macam air, udara, tanah. Biotik ni benda hidup lah, iaitu organisma lah. Organisma bukan kita je. Haiwan, tumbuhan, parasit, mikroorganisma dekat tanah. Boleh? Okey, faham? Okay. Seterusnya ialah cikgu nak tunjuk gambar beberapa kawasan di dunia ini. Okay. Kawasan kita tropika lah. Lebih khusus lagi, Malaysia ni ialah hutan hujan tropika. Kalau dekat Malaysia, hutan hujan tropika. Awak kena berbangga hutan hujan tropika ni, terutama di Sabah, Sarawak, Pahang, banyak lagi spesies tumbuhan, spesies serangga, spesies herba yang belum diterokai lagi. Okey, terutamanya kawasan Borneo sana, banyak lagi spesies-spesies yang belum diterokai. Okey, kita selalu tengok dekat National Geographic, dekat Afrika je kan. Okey, dekat kawasan salji je nampak beruang, kutub semua tu kan. Okay, dekat Malaysia ni tak kalah juga dengan hidupan dia. Awak tahu tak orang luar negara, mereka banggakan apa? Mereka banggakan hidupan liar mereka. Mereka banggakan hutan mereka. Okay, contoh kalau macam orang Australia sangat bangga dengan mereka punya hidupan liar. Mereka sangat jaga hidupan liar mereka. Okay, siapa nak panggil Aussie kan? Jadi why not orang Malaysia pun hutan hujan tropika. Okay, tropika. Okay.
Bukan Tropicana tu Twister. Bukan. Tropika. Okay, next. Kawasan. Okay. Sebelum tu, dekat tropika ni ada ekosistem dia. Ada laut, ada pasir, pantai, ada pokok kelapa yang kita tak boleh nak kacau sekali. Bila kita kacau salah satu, habis semua. Next, kawasan gurun. Gurun ni selalunya dekat Arab, dekat Afrika, betul? So, gurun ni kita bayangkan macam mana? Kering kawasan dia. Lepas tu pokok dia pun macam kaktus je ada kan. Kering, batu, berpasir. Boleh. Next, tundra. Tundra ni kawasan berbenda ni. Tundra ni macam gurun juga. Dia kering. Tak ada pokok sangat. Cumanya kalau gurun panas, tundra ni dia beku. Terutamanya dekat kawasan Mongolia, kawasan belah-belah Eropah sejuk kan. Nampak ni nampak macam tanah-tanah, tapi dekat bawah tanah tu ialah beku. Ais dia bukan macam kat Antartika kita nampak ais putih-putih semua. Ais dekat bawah tanah tu. So tak ada pokok tak sesuai hidup kat sini. Okay, so nama kawasan yang serupa itu namanya tundra. Dia sejuk. Kalau dia panas macam ni tak ada pokok, gurun. Itu beza dia. Okay, seterusnya ialah keseimbangan ekosistem. Tajuk ni kena ajar juga dekat sekolah. Sebab daripada sekolah Lila nak ajar kita semua untuk hormat dengan alam sekitar kita. Untuk hormat dengan alam sekitar kita. Untuk hormat dengan haiwan sekeliling kita. Manusia ni tak boleh sombong tau. Okay, contoh bagi cikgu, apa yang jadi sekarang ni, COVID-19 ni ialah akibat kesombongan manusia. Macam mana COVID ni terjadi sebenarnya? Okay, COVID ni terjadi sebenarnya bermula dekat Wuhan kan. Jadinya sebab apa? Awak pun tahu. Jadinya sebab tabiat makan manusia yang aneh. Okay, kucing dimakannya, tenggiling dimakannya, anak musang, apa lagi anak musang, baby fox, ular, kelawar dimakan. Okay, jadi kenapa nak makan benda-benda macam ni? Itu akibat kesombongan manusia. Okay, semua haiwan tu ketakutan nak dibunuh. Anjing comel-comel tu, kucing comel-comel tu dimakan. Kenapa jadi macam ni? Sebab tak ada rasa simpati dekat haiwan. Okay, sebab tu kita belajar dalam Islam ada haiwan ternak, haiwan peliharaan, haiwan liar, haiwan buas. Kita tak makan benda macam tu. Tapi walaupun kita tak makan, kita biar mereka hidup, tanda kita hormat dengan haiwan lain. Jadi tajuk ni penting untuk diajar. Nak ajar kamu semua ni, kita semua ni untuk hormat dengan sekeliling kita, hormat dengan pokok, hormat dengan tumbuh-tumbuhan kat sekeliling, tak buang sampah merata-rata. Tu tujuan tajuk ni. Boleh? Bila kita tak ada rasa hormat dengan hidupan sekeliling kita, jadi macam ni lah sekarang. Okay, kesannya pun kepada orang lain. Bukan nak menyalahkan, nak bagi awak faham situasi dia macam mana. Okay, kenapa kita tak boleh sembarangan makan? Kenapa Islam ajar kita sembelih dengan adab? Sebab kita nak hormat dengan haiwan tu. Kita nak falsafahnya ialah kita nak makan, kita hormat dengan dia. Kita nak sembelih lembu pun, kita tak boleh nak. Kita diajar untuk tidak sembelih depan kawan-kawan yang lain. Betul tak? Itu tanda kita hormat dengan haiwan tu. Faham? Kita nak terbang pokok pun kita tak boleh terbang suka-suka hati. Sebab kita kena hormat dengan pokok tu. Bukan tak boleh terbang, manusia pun perlu tinggal. Tapi ada cara dengan etika dia. Jadi, sebab tu kita kena belajar keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang seimbang ialah ekosistem yang wujud dalam keadaan harmoni. Organisma di mana organisma hidup dan komponen bukan hidup saling berinteraksi tanpa gangguan luar. Maksudnya organisma hidup ni ialah pokok jadi tempat tinggal burung, ikan dekat sungai dengan dekat laut. Mereka saling berinteraksi. Tapi tak boleh ke manusia ambil ikan tu? Boleh, tapi ada adab dia. Contoh,
Kalau ikan paus kan, ikan paus ni semakin apa nama dia, semakin nak pupus. Dia bukan pupus, dia nak pupus. Okay, ikan paus, ikan jerung kan, shark fin soup tu kan orang ambil. Okay, kenapa nak kena ambil macam tu? Kita dah kacau mereka punya kehidupan. Tu tak ada hormat lah tu dengan haiwan. Okay, next. Nombor 2, organisma hidup saling bersandaran untuk memastikan kemandirian spesies. Okay, organisma hidup tu kita bersandar kepada haiwan. Manusia makan, manusia perlukan apa? Haiwan ternak untuk makan, nak dapat protein, betul tak? Bukan Allah larang terus, tapi ada adab dia. Kenapa kita nak kena makan haiwan ternak ni saja je ke? Nak jadi karnivor ke? Nak jadi kanibal? Bukan. Untuk kekal hidup. Kemandirian spesies. Kemandirian spesies ni ialah survival. Okay. Contoh, pokok-pokok ni. Pokok-pokok ni penting. Kenapa? Sebab ada haiwan dia tak makan daging, dia makan pokok je. So haiwan tu ialah herbivore. Kita pun makan sayur juga. Kita perlukan vitamin, mineral kan daripada pokok-pokok, daripada ulam-ulaman, tumbuhan. Dan memang fitrahnya haiwan besar makan haiwan kecil. Okey. Contoh dekat kawasan Afrika, kalau siapa rajin tengok National Geographic, kita tengok macam singa tu dia kejar rusa lah, kijang lah, betul tak? Dia kejar yang nampak yang comel-comel lah. Kita rasa kesian kan? Kita rasa kesiannya, betul tak? Kenapa dia makan rusa tu? Jahatnya singa ni. Sebenarnya itu memang cara hidup dekat kawasan tu. Kita memang kesian, tapi kita tak boleh kata apa. Memang tu cara hidup singa, memang tu makanan dia. Kita tak boleh nak kacau. Contoh dekat kawasan sejuk, ada arnab dengan musang. Musang kena makan arnab. Sebab kalau arnab banyak sangat, nanti dia makan banyak pokok-pokok. Okay, bila pokok tu banyak mati, banyak dimakan, nanti lambat pokok tu nak tumbuh balik. Betul, nanti dah ganggu tanah dekat sekitar tu. Ganggu tanah kat sekitar tu, jadi tanah tu mengganggu pula benda lain. Jadi benda tu dah memang semula jadi Allah cipta. Manusia pelihara je. Okey. Seterusnya ialah ini yang terakhir. Organisma hidup juga perlukan komponen muka hidup yang ada di persekitaran. Contoh macam kita lah. Kita bukan hanya perlukan haiwan saja untuk makan. Kita juga perlukan sekeliling kita. Iaitu macam cikgu cakap tadi, kita nak tak persekitaran yang kotor? Tak, kita nak persekitaran yang bersih. Itulah maksudnya komponen hidup juga perlukan komponen bukan hidup. Contohnya oksigen. Kita perlukan oksigen untuk bernafas. Awak sedar oksigen ke karbon dioksida? Oksigen kan? So oksigen ni datang daripada mana? Tumbuhan yang buat. Tumbuhan je setakat ni yang buat oksigen yang manusia boleh sedut. Sebab tu kita kena hormat dengan tumbuhan. Okay, jangan jadikan pokok depan rumah kita tu tempat longgok sampah. Okay, jangan suka-suka hati kalau pergi tempat apa benda lah, pergi taman ke, suka-suka hati nak petik-petik. Tak boleh. Ada sebab dia kita tak boleh petik. Salah satunya sebab adab lah dengan tumbuhan. Satunya memang mungkin pokok tu susah nak dapat. Kita pergi, tangan kita ni gatal kan. Tak ada kurap tapi gatal nak petik. Okay, oksigen untuk bernafas. Kedua, cahaya digunakan oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan oksigen dan makanan. Okay, so cahaya ni penting untuk kita. Sebab apa? Cahaya ni akan digunakan oleh tumbuhan untuk buat oksigen. Nampak tak dia punya kaitan dia? Manusia perlukan oksigen. So oksigen ni pokok je boleh buat. Tumbuhan je. Tumbuhan ni nak buat oksigen perlukan cahaya. Okay, selain tumbuhan perlukan cahaya, kita pun perlukan cahaya juga. Okay, tak guna kita minum susu bergeleng-geleng kan, berkotak-kotak tapi tak ada cahaya daripada matahari. Sebab kalsium yang kita dapat daripada susu tu
hanya berguna kepada badan kita kalau ada vitamin D daripada cahaya matahari. Kalsium dari susu hanya berkesan kalau ada vitamin D dari cahaya matahari. Okey, boleh. Next, benda hidup ni perlukan apa lagi? Tanah ni benda bukan hidup lah. Abiotik tadi. Tempat tinggal, awak tinggal kat mana? Atas pokok. Pokok tinggal kat mana? Kau tak ada tanah. Okey, sebab tu tak boleh nak tebang sesuka hati. Buang sampah, jangan jadi orang malas. Buang elok-elok. Ikat. Itu tanda awak hormat dengan tanah. Balik nanti kita semua meninggal dalam tanah. Jangan sombong dengan tanah. Buang sampah suka-suka hati. Tu tak hormat lah tu dengan tanah. Nanti kita balik masuk tanah, tanah pun perli kita. Kau dululah yang buang sampah tu suka hati. Okey, tanah ni tempat tinggal manusia dan juga tempat tinggal tumbuhan. Okey, kita dapat makanan dari haiwan dengan tumbuhan kan? Tumbuhan dapat makanan daripada mana? Daripada tanah. Makanan dia ada dekat tanah, mineral tu. Disedut oleh, bukan sedut lah, diserap oleh akar. Boleh? Faham? Okay, tajuk ni nampak macam remeh kan? Tapi berat tajuk ni sebenarnya. Cikgu kena baca banyak benda nak sampaikan kepada awak. Next, kita benda hidup, kita haiwan perlukan apa lagi? Bukan hidup, air. Air ni satu hal juga. Apa tadi kita hormat dengan air? Jangan membazir air. Okey. Kat Malaysia ni sumber air datang daripada empangan. Yelah memanglah awak rasa mak ayah awak bayar bil kan. Tapi awak kena terapkan diri awak daripada sekarang. Jangan bazir air. Awak rasa air free kan? Jangan bazir air. Macam mana sekalipun kayanya kita dengan air, jangan bazir air. Pandai-pandai lah gosok gigi tutup air ke. Jangan suka-suka hati buang air ke. Buang air silap. Jangan suka-suka hati membuang air bersih. Jangan gelak Okay, tanda. Lepas tu lagi satu, kalau pergi mandi-manda dekat sungai, dekat laut, jangan buang sampah suka-suka hati. Nanti awak kena sumpah dengan air yang. Jangan belagak. Kita manusia ni cukup belagak sangat dengan alam ni. Tengok apa alam ni buat kat kita. Betul cikgu cakap. Kita manusia belagak betul dengan alam ni. Kita rasa kita ada duit kan. Suka-suka hati buang sampah lah. Buang sampah lah paling penting. Rosakkan tumbuhan lah. Lagi satu, trend. Pernah dulu trend bela haiwan liar. Contoh macam monyet. Tak ingatlah nama dia, monyet yang kuning tu. Apa kebendanya kita nak bela haiwan liar kat rumah? Dan nama haiwan liar dia bukan tinggal kat rumah tau. Dia tinggal kat hutan. So bila kita ambil baby monyet tu daripada mak dia, dia takut sebenarnya. Lepas tu kita pakaikan pampers. Dah kenapa? Dia bukan anak manusia, dia anak monyet. Pakaikan pampers. Itulah sombongnya manusia tu. Tu maksud cikgu. Bela haiwan yang pelik-pelik. Kucing dah lah bela. Okay, kita dah ganggu kitaran dia dekat hutan tu. Betul lah Allah cakap kerosakan di muka bumi ni akibat tangan-tangan manusia. Okay. So cikgu takut juga nak bagi ajar tajuk ni sebenarnya. Tajuk ni berat. Cikgu harap semua bermanfaat lah untuk semua Okay. Ambil pengajaran dan ambil juga apa yang kita belajar ni, sains. Okay. So nanti cikgu ada bagi link tu buat latihan. Nota ni tulis balik dalam buku nota. Link tu buat dan ada link video. Okay. Sama je macam cikgu cakap video tu. Tapi dalam bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris senang je. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.